Muka surat berapa? Mana cerita? Muka surat 61 ah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai-perangai yang dipuji. Jadi sifat-sifat dipanggil sifat mahmudah. Kan Nabi Muhammad SAW ada menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya dibangkitkan aku, diutuskan aku liutammima karena menyempurnakan makarimal akhlak. Mana akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itulah sebenarnya kenyataan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak menyatakan apa dia akhlak yang mulia, apa akhlak yang jahat. Jadi di situ nyatalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala tentukan dia buat maksiat, siapa yang ditentukan dia akan melakukan kebaikan di atas dunia ni. Jadi kita mengaji apa yang dikehendaki dengan akhlak-akhlak yang mulia ni. Perangai-perangai yang dipuji. Ketahui olehmu bahwasanya perangai yang dipuji itu banyak, dan menyebut oleh hamba di sini, hamba Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Hamba sebutkan di sini akan 10 perkara kerana mengikut akan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu karangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, akhlak yang mulia yaitu taubat daripada segala dosa. Nomor 1 kita nak menuju kepada Allah Ta'ala, taubat. Taubat ni paling atas sekali berbanding dengan makam-makam yang lain. Dalam sehari kita kena bertaubat. Kenapa kita perlu bertaubat? Ni kita kena ingat, kita ni daripada baligh dulu, lahir kita di atas dunia. Ingat tak kita perjanjian kita dengan Allah Ta'ala? Seorang pun tak ingat, betul tak? Seorang pun tak ingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika di alam dzarri. Lahir kita, baligh kita, banyak dosa kita buat. Saya tak buat dosa ustaz, dia kata. Tu yang hari-hari kita betul-betul tak 24 jam ingat Allah? Tak. Kalau pengajian orang-orang sufi, kita melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata itu zambun azimun, dia kata. Dosa yang besar. Ya? Dosa yang besar tu bagi orang-orang sufi. Dengan sebab dosa ni bertempel lama-lama, maksiat kekeruhan-kekeruhan tersebut, hijab-hijab tersebut makin lama makin menebal di hati kita. Bila makin menebal di hati kita, sebab itu makin lama kita rasa makin jauh dengan Allah Ta'ala, makin lama kita makin tak ada rasa lazat dalam amal ibadat. Kenapa? Sebab dosa hijab tadi. Itu yang perlu bertaubat untuk menipiskan atau membersihkan daripada hijab-hijab tersebut. Supaya apa? Supaya dapat kita kembali kepada Allah Ta'ala. Macam mana? Yang pertama, dengan kita bertaubat, naik makam kita. Satu makam, tak ada 10 makam. Kita dah belajar dulu dalam kitab Qatrul Ghaisiyah. Bila dapat makam ni kita buat, otomatik dia akan dapat hal nama dia, istilah orang-orang sufi. Bila kita dapat hal, dia akan naik kepada martabat istiqamah. Yang tu perlu kita apa? Yang pertama sekali jalanan orang sufi ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hari-hari kena ada mengucap istighfar. Nabi Muhammad mengucap istighfar. Okey, dan yang kedua, takut akan Allah. Takut akan Allah. Takut Allah Ta'ala, takut buat benda-benda maksiat, benda-benda yang diharamkan. Takut Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala jadikan kita ni aman daripada makar Allah. Tahu aman daripada makar Allah, tipu daya Allah. Allah Ta'ala bagi kita ilmu, Allah Ta'ala bagi kita benda luar biasa. Berdoa sikit je, berdoa dah dimakbulkan doa kita. Yang ni jangan rasa tenang. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tu istidraj untuk kita. Apa makna istidraj? Pelorong kita ke arah kejahatan, na'udzubillah. Jadi kita kena muhasabah, kita tengok apa benda yang Allah Ta'ala takdirkan dalam tiap-tiap sesuatu kehidupan kita ni, apa dia? Dalam keadaan kita sentiasa beringat Allah. Ingat macam tu. Takut benda tu jadi tipu daya untuk kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, zuhud. Apa makna zuhud?
artinya benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Benci dunia, berpaling daripada dunia ni apa maksud? Dunia yang tak memberi faedah selepas daripada kita mati. Dunia yang tak memberi faedah kepada kita selepas daripada mati, apa dia? Dunia yang tak merangsangkan diri kita untuk mana kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, melakukan amal ibadat. Contoh, cari kehidupan, sembahyang pun tak, puasa pun tak, mengaji pun tak. Salah tak cari macam tu? Salah. Tapi kalau kita cari kehidupan, kita bekerja sampai waktu sembahyang, kita sembahyang, ambil peluang mengaji, taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada duit kita infakkan, ada duit kita infakkan, infak duit. Ini sebahagian daripada apa dia? Sebahagian daripada asbab Allah Ta'ala panjangkan umur, sebahagian daripada asbab Allah Ta'ala tolakkan bala kita. Sebagaimana kisah apa? Kisah burung. Kisah burung di zaman Nabi Sulaiman. Bila sepasang suami isteri masuk ke dalam kebun, dia tengok, oh ada burung, ada anak burung kat atas pokok. Panjat, dia kata aku nak. Isteri dia kata aku nak anak burung ni. Suami dia panjat, bawa balik. Ibu burung tadi terbang. Cari Nabi Sulaiman. Jumpa, wahai Nabi Allah, dia kata, ni ada sepasang suami isteri ambil anak aku. Aku nak anak aku. Nabi Sulaiman panggil, pulangkan balik. Jangan buat dah kerja ni. Bila suami isteri tadi balik, Nabi Sulaiman panggil dua ekor jin. Wahai jin, hang jaga pokok ni. Kalau ada suami isteri ni panjat bila-bila nak ambil anak burung ni, seorang hang lempar ke timur, seorang lempar ke barat. Apa maksud? Matilah. Tak apa, sampai tahun depan lupa lah, benda lama kan, benda sikit je, lupa dah. Masuk sekali ke kebun ni, tengok ada anak burung lagi kat atas tu. Yang isteri dia kata, abang panjat, aku nak anak burung ni. Suami pun tak cakap banyak, panjat, elok naik sekerat pokok. Datang orang minta sedekah, minta nak makan. Yang suami tadi di atas pokok turun balik, buka makanan yang dibawa kat kebun tadi, sedekah, bagi sikit, beberapa keping roti. Habis tu panjat ambil anak burung, bawa balik. Ibu burung terbang sekali lagi cari Nabi Sulaiman. Berjumpa Nabi Sulaiman. Cerita macam ni, akhir dipanggil balik, minta pulangkan balik. Pulangkan burung. Lepas tu Nabi Sulaiman cari jin yang 2 ekor yang diwakilkan jaga pokok tadi. Cari-cari, jin datang dalam keadaan teruk lah, luka-luka apa semua ni, dalam keadaan teruk. Jin, Nabi Sulaiman tanya, ni kenapa kamu tak buat kerja, kamu tak lempar yang suami isteri ni ke timur ke barat? Dia kata, macam mana aku nak lempar? Kami yang kena lempar dulu, dia kata. Kami seorang kena lontar ke timur, seorang lontar ke barat. Sebab apa? Ketika suami tadi panjat pokok, dia kata, bila ada orang minta sedekah, dia turun balik, dia bersedekah. Dengan sebab sedekah dia sedikit tadilah, sikit je, berapa keping roti ya, bukan banyak mana pun. Tapi ikhlas dia bersedekah, Allah Ta'ala lepaskan tak bala. Kalau tidak, mati tu. Itu sebahagian daripada asbab tertolak bala, dipanjangkan umur, bersedekah. Jadi dunia ni memang kena ada di hati kita. Maksud kata dunia untuk akhirat kena ada. Kehidupan kita, anak bini kita apa semua, tapi bukan itu yang lekat di hati kita. Kalau itu lekat di hati kita, dia terhijab diri kita. Kalau gaji kita 10,000 sebulan pun tak kisah, tapi jangan bagi lekat di hati kita. Banyak mengatakan Allah Ta'ala, pandang ini kurniaan Allah Ta'ala, rezeki kita. Mungkin hari ini saudara kita memerlukan, ya, ke depan kita pula memerlukan, insyaAllah. Jadi mana zuhud dan berpaling daripadanya, daripada dunia. Dan yang keempat daripada sifat yang mulia, yang terpuji, iaitu sabar. Jadi saya ulang sikit lagi, zuhud tadi bukan maksud zuhud tu kena pakai baju leke-leke, kain kasar-kasar. Tak. Pakai kemah-kemah tak apa. Dia sebenarnya di sini hati kita ni. Takkan kita nak pakai baju Allah koyak-koyak, tampung sana tampung sini. Itu tak betul. Di mana kita kata at-tahaddus bi ni'matillah. Kita nak menyatakan, ceritakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Cerita, zuhirkan, nyatakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi pengertian zuhud kena faham ya. Bukan zuhud tu kena naik motor ke apa, kereta pun nak relai dah. Kita ada duit, belilah yang elok. Betul tak? Ada duit, beli yang elok, pakai, tak ada masalah. Okey, yang keempat, sabar. Sabar apa dia? Mana menanggung ujian mana yang Allah Ta'ala beri. Tahammul, mana menanggung kesusahan yang Allah Ta'ala zuhirkan kepada dia. Sebab apa? Kesusahan yang Allah Ta'ala zuhirkan kepada dia, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengangkat martabat. Jadi macam mana cara kita nak menanggung kesusahan, tengok dalam bab dia ni. Cuma saya nak sebutkan satu hadis. Nabi kata, "Malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i falyattakhidh rabban siwa'i." Barang siapa tak redha dengan qada aku, tak sabar dengan ujian aku, maka carilah Tuhan selain daripada aku. Kita orang yang Islam ni, ada ke Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Okey, tak ada lah. Tak ada, kita sengap. Kita terima takdir Allah Ta'ala. Sabar, sebab hidup kita tak lama. Ya, lama ke hidup kita? Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kebiasaan umur umat aku antara 60 ke 70 ya. 80, 90, 100. Kalau 100 tak tahulah kita. Kalau hidup 100 tak ada berjalan dah, tak tahulah. 100 tahun, lama. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di hari akhirat 1000 tahun di atas dunia. Sehari hari akhirat 1000 tahun di atas dunia. Kalau 1000 tahun di atas dunia bermakna banding dengan hari akhirat sehari. Kalau umur kita 100 tahun, baru 1/10 sehari hari akhirat. Jadi bermakna hidup kita lama kan? Tak lama pun, kan? Jadi mana apa juga kesusahan kena terima, dan kita reda apa ketentuan Allah Ta'ala pada ayan sabitah, benda yang dah Allah Ta'ala tentukan. Itulah sebenarnya diri kita. Okey, dan yang kelimanya syukur. Syukur. Apa makna syukur? Saya terangkan di sini. Syukur menggunakan nikmat yang diberikan kepada tempat yang sebenar. Tasarruful abdi jami'a ma an'amallahu bihi li ajlih. Itu ta'rif bahasa Arab. Kita gunakan nikmat yang sebenar yang Allah Ta'ala bagi ni kepada jalan yang sebenar. Allah Ta'ala bagi mata, mata tengok kitab, tengok Quran, tengok jalan ke masjid. Telinga guna dengar majlis ilmu. Orang tak bersyukur apa? Telinga ada, dengar orang mengumpat. Mulut ada, mengumpat orang. Mata ada, tengok maksiat. Tengok. Tangan ada, pukul orang. Kaki ada, pergi kita tempat maksiat. Tu orang tak syukur. Bukan syukur ni semestinya kena kata alhamdulillah dapat nikmat air. Itu salah satu syukur juga. Tapi sebenarnya syukur yang paling dekat kepada kita, apa juga dalam kehidupan kita yang Allah Ta'ala bagi ni tepat tak dengan syariat kita buat. Allah Ta'ala bagi masa kita, masa kosong, kita mampu datang ke masjid sembahyang berjamaah, syukur dah nama dia. Pada duduk kat rumah, ini tak syukur atas nikmat masa. Allah Ta'ala bagi sihat kita, kita mampu, okey, sihat tubuh badan, oh datang mengaji, syukur dah ni. Syukur atas nikmat sihat, nikmat masa. Betul tak? 2-3 jam kita duduk di sini, itu tanda kita syukur di atas nikmat Allah Ta'ala. Nikmat masa, nikmat kesihatan tadi, nikmat kenderaan yang Allah Ta'ala bagi. Oh, kita datang pandu kereta bawa ke sini, syukur dah tu. Semua Allah Ta'ala akan hisab balik apa benda yang kita lakukan. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kita ikut saja. Itu tanda syukur kita. Habis. Dan yang seterusnya, yang keenam, ikhlas. Ikhlas ni makna tak terpandanglah kepada selain daripada Allah. Hanya kita terpandang yang berbuat, yang bersifat, yang bernama, yang berzat, itu Allah Ta'ala. Kosongkan diri kita. Tauhid sebenar-benar tauhid, baru dipanggil ikhlas. Jadi ikhlas ni benteng yang kukuh. Syaitan dia takkan dapat ganggu gugat. Dia kata la'u yannahum ajma'in. Aku akan sesatkan kamu sekalian ni. La min ibadikal mukhlasin. Melainkan daripada kalangan hamba kamu yang ikhlas.
Siapa yang ikhlas, yang betul-betul ada tauhid daripada Allah Ta'ala, terpandang kepada Allah dalam tiap-tiap sesuatu, yang syaitan tak ada jalan dah. Jadi insya-Allah kita tengok macam mana penjelasan dalam bab dia. Dan yang ketujuh, tawakal. Jangan baca tukul pula. Ini kita jauhi. Baca tawakal. Tawakal mana berserah diri kepada Allah. Apa mana berserah diri kepada Allah? Apa juga urusan kita serahkan kepada Allah. Jadi kita tengok macam mana cara tawakal. Adakah kita duduk di maqam asbab ataupun kita duduk di maqam tajrid? Kalau kita duduk di maqam tajrid, tahu tajrid, sebenar-benar kosong kita kepada Allah, tak apa. Kita tak ada bekalan duit ke, tak ada apa nak masuk hutan ke, tak ada apa semua, tak ada masalah sebab kita dah betul-betul kosong. Tapi kalau kita duduk di maqam asbab, nak tawakal, buat asbab dia. Bawa makanan, bawa pisau nak musafir, bawa duit, kan? Lepas tu yang lain, urusan lain serah kepada Allah Ta'ala. Nak jadi macam mana kita pun tak tahu. Jadi ada di maqam tawakal, ada di maqam tajrid. Dan yang kedelapan, kasih akan Allah Ta'ala, cinta Allah. Macam mana mengasihi Allah Ta'ala? Allah Ta'ala zuhirkan makhluk atas dasar kasih sayang. Kenapa saya kata kasih sayang? Fa ahbabtu an u'rafa, tu Allah Ta'ala kata. Maka aku kasih bahawa aku dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa? Likai u'rafa, supaya aku dikenal. Tapi bila Allah Ta'ala kasih, dia mesti ada yang tak dikasih. Kalau tidak, tak ada arti kasih. Sebab itu bila kita lahir atas dunia, kita tengok ada sebahagian makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia buat maksiat. Itu pun Allah Ta'ala tentukan dia. Ada yang kafir pada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala lorongkan kita rasa nak beramal ibadat, rasa nak mengaji, rasa nak melakukan kebaikan. Itu Allah Ta'ala pilih. Jadi macam mana jalan kita nak kasih kepada Allah Ta'ala? Anta babullahi nalal murtajab. Imam Haddad kata, kamu ya Muhammad babullah, pintu Allah Ta'ala. Apa makna pintu Allah? Pintu untuk sampai kepada Allah, untuk kita mengenal Allah, untuk kita kasih kepada Allah. Tak dapat tidak kita kena kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu kena mengenal Muhammad tu. Yang mana zuhir Muhammad, yang mana batin bagi Muhammad, apa kenyataan bagi Muhammad. Ini kita sekarang kenyataan bagi Muhammad, kita yang dibangsa pada Muhammad. Semua tu kita kena kenal. Kalau tidak, macam mana kita nak kasih pada Nabi Muhammad? Mulut kata aku cinta Muhammad, aku cinta Rasulullah. Tak, bohong. Okey. Dan yang kesembilan tu redha. Redha dengan qada Allah. Apa makna qada Allah? Ketentuan. Apa makna qada Allah Ta'ala? Mana ta'alluq sifat iradat Allah Ta'ala. Apa makna ta'alluq sifat iradat Allah Ta'ala? Iradat sudah menentukan apa perjalanan kehidupan kita di azali. Sebelum wujudnya Nur Muhammad, dah ada tak perjalanan kehidupan masing-masing? Dah ada dah. Dah ada dah perjalanan kehidupan masing-masing. Kita nak tahu macam mana ketentuan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Bila sampai masa berlaku. Ini sekarang. Sekarang takdir ketentuan Allah Ta'ala menentukan saya duduk di depan tengah bercakap. Ketentuan Allah Ta'ala, tuan-tuan, tengah mendengar apa yang saya cakap. Dah ada dah. Dia akan berlaku dah. Kehidupan kita skrip saja. Tahu skrip? Skrip yang kita berlakon di atas pentas dunia. Tapi dah kita tak reti benda macam tu. Kita pandang, oh aku buat, aku. Kita tauhid, kita tak dapat pulang balik pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kita tak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tersebut kita tak boleh terima. Yang ni masalah. Sifat yang dikeji. Jadi kita kena redha. Dan yang ke-10, mengingat akan mati. Ingat akan mati ni maksud kata persiapkan diri kita dengan bekalan untuk mati. Itu maksud kata kita mengingat mati, bukan mati dah. Kita mengingat mati, siapkanlah diri kita. Nabi kata, iksiru zikra hazimil ladzati. Perbanyakkan oleh kamu mengingati yang memutuskan kelazatan kehidupan kita. Apa dia? Boleh makan-makan bila sampai ajal, habis nak makan tak boleh dah. Boleh berjalan, kaki kita boleh berjalan, tangan boleh capai. Bila sampai ajal, habis tak boleh dah. Nabi kata perbanyakkan. Kalau kita kata nak memperbanyakkan mengingati kematian, tak dapat tidak, kita kena mempelajari, kita kena beramal ibadat
baru dipanggil kita mengingati mati. InsyaAllah dia akan cerita satu-satu dalam bab dia. Ini baru muqaddimah dia. Dan selagi akan hamba sebut semuanya dengan tafsil, mana hurai satu persatu di dalam 10 bab. Ini ada 10 bab kita akan belajar daripada sifat-sifat mahmudah, insya-Allah. Wallahu alam. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Ini kita insya-Allah minggu depan kita akan belajar cerita mengenai taubat. Mungkin takat ini dululah. Kita pun dah dekat pukul 11 dah. Insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'ilmal khaibin wa inabatal mukhbitin wa tawbatas sadiqin wa syukras sabirin. Wa nas'aluka bi nuri wajhika alladzi malaraka 'arsyikan tazra fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.